Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak ini berkaitan yang isu yang di mana berkaitan satu gerakan yang dibuat oleh sebahagian daripada parti dan juga NGO dan juga mereka yang terlibat yang menentang supaya hadis 40 ini untuk dimasukkan, diserapkan di bawah Kementerian Pelajaran di sekolah-sekolah ini. Bagi saya ini adalah satu tindakan yang sangat biadab lah. Sebab bagi saya tentang hadis 40 ni mungkin ada yang sama ada di kalangan orang Islam atau yang bukan Islam tidak memahami, haruslah merujuk kerana ia berkaitan dengan soal adab, soal budaya, dan benda ini sangat baik. Sekiranya hadis 40 ini Imam Nawawi ini diterapkan di sekolah-sekolah, ia memberi improvement ataupun memberi pembaharuan akhlak kepada pelajar-pelajar, khusus kepada orang Islam, dan juga kebaikannya juga kepada orang bukan Islam. Kenapa saya kata? Kerana hadis 40 ini dia menekankan dan dia meletakkan asas hidup. Bila asas hidup ini, mana mungkin di kalangan masyarakat tidak mahu menerima, ataupun mana-mana parti lah. Tak kira lah daripada parti gerakan ke parti apa sahaja, ya, sama ada di bawah Perikatan Nasional ataupun di bawah Barisan Nasional ataupun di bawah mana-mana NGO ataupun gerakan-gerakan yang ada di seluruh Malaysia yang tidak mahu menerima ini, saya rasa ini perlu perbetulkan lah. Sebab apa? Perkara ini adalah perkara yang jelas dan baik, dan sekiranya perkara hadis 40 ini diterapkan di sekolah, saya pasti lebih ramai umat Islam khususnya lebih mendapat perincian ataupun mendapat ilmu tentang hidup ini. Jadi sebab itu saya rasa untuk mereka yang menentang ini, bagi saya satu tindakan yang biadab lah. Dan sebab apa nak tentang pun? Tak ada sebab nak tentang. Kalau nak tentang ni perkara yang mungkar lah, kan? Contohnya konsert ke, ataupun kita lihat pesta-pesta ke. Ini perkara yang ada kaitan dengan tentang kehidupan. Kalau hari ini di kalangan umat bukan Islam ataupun kita panggil pendidikan moral, agama Kristian ke Hindu, Buddha dan sebagainya, yang mereka telah bawa di dalam negara kita, yang di mana walaupun agama rasmi persekutuan kita adalah agama Islam, dan kita perlu memberi ruang dan juga perlu menghormati kepada agama-agama lain. Jadi kita kena terima hakikat bahawa negara ini agama rasminya adalah Islam. Jadi sudah pasti majoritinya hampir kepada 70%, 60 lebih peratus ini, 70% ini adalah umat Islam. Jadi sudah pasti kita nakkan penekanan kepada asas hidup ini kepada orang Islam, supaya dia memberi contoh yang baik kepada orang bukan Islam ataupun kepada orang yang menarik untuk masuk ke dalam dunia Islam. Dan sebab itu Islam ni bukan teroris. Islam ni bukannya satu agama ancaman. Islam ni bukan satu agama yang menghasut. Islam ini bukan satu agama yang menentang. Dia hanya menentang kepada amar ma'ruf nahi munkar, menentang kepada kemungkaran dan membawa kepada kebaikan. Jadi sebab itu kalau ada yang kita lihat di kalangan orang Islam yang pemikiran ideologinya berbeza, itu adalah pemikiran mereka. Tetapi asas hidup Islam ini adalah baik. Jadi sebab itu hadis 40 ini perlu diterima kepada semua umat Islam daripada mana-mana parti sekalipun, dan juga kepada masyarakat Islam yang berada di Malaysia. Dan sudah pasti kepada bukan Islam, jangan menentang lah. Sebab apa? Ini hadis 40 ini untuk orang Islam, untuk kebaikan untuk orang Islam, dan kita nak benda ni. Kalau anda nak menentang, anda menentang kepada kemungkaran. Lihat kepada konsert-konsert yang terbuka ini, konsert-konsert yang tidak mendatangkan manfaat, yang mendatangkan kepada jenayah, mendatangkan kepada yang moral yang tidak baik kepada masyarakat, itu yang perlu ditentang. Tapi tentang hadis 40 ni, kalau tak faham, pergi belajar, pergi tengok dan pergi rujuk, pergi tanya dengan guru-guru Islam yang memahami, dan boleh anda memahami kenapa perlu ada. Kalau hari ini kita nak ke, contohnya kita duduk dalam aman makruf ni, aman damai kat negara kita ni, ada penjenayah, ada orang merompak, orang menyamun, orang merogol. Kenapa terjadi macam tu? Kerana mereka tidak memahami asas hidup. Tak ada disiplin hidup, tak ada perkara yang untuk dirujuk, tak ada benda yang untuk ditarbiah, tidak ada benda yang mendapat nasihat. Sebab itu mereka pergi kepada keputusan drastik. Tak apalah aku jadi penjenayah, lebih baik dapatkan duit dengan mudah. Tak apalah aku jadi macam ni, tak apa, hidup aku dah tak ada makna. Ini saya nak bagi tahu. Jadi sebab tu hadis 40 ni jangan ditentang lah. Jadi kita kena terima. Kalau hari ini Perdana Menteri kita telah mengumumkan, dan juga kita tahu ulama besar telah datang, telah juga menekankan perkara ini adalah satu keputusan yang baik, maka kita semua kena terima lah. Kalau yang tak nak terima tu pelik lah. Jadi sebab itu kepada parti gerakan mana-mana yang ada dalam negara kita ni, jangan buat kerja tanpa anda fikir. Kenapa anda tak nak benarkan benda ni? Ini untuk orang Islam, untuk kebaikan orang Islam. Dan bila orang Islam dapat kebaikan, orang bukan Islam juga dapat kebaikan. Kenapa? Kerana majoritinya umat Islam di negara kita. Jadi sudah pasti kita lah yang kena memberi contoh yang baik kepada orang bukan Islam.
Islam. Jadi saya nampak perkara ini, saya nak kepada semua pimpinan-pimpinan NGO untuk bangkitkan isu ini, supaya kita harap supaya kerajaan kita dapat menetapkan bahawa kemasukan hadis 40 ini di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.